Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Maryumi binti Matlin, merupakan guru bahasa Arab, kini bertugas di SK Penampang, Sabah. Kajian tindakan saya bertajuk Al-Miftah GPS meningkatkan penguasaan kemahiran membaca bahasa Arab murid bukan Islam tahun 6 di SK Pekan Kinarut, Papar. Sedikit latar belakang berkaitan bahasa Arab di sekolah saya. Penawaran bahasa Arab di sekolah saya hanyalah bahasa Arab. Menurut Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 tahun 2016, bahasa Arab merupakan mata pelajaran tambahan selain bahasa Cina, Tamil, Kadazan dan Dusun dan Semai. Oleh yang demikian, semua murid di sekolah saya wajib mengambil bahasa Arab sebagai bahasa tambahan mereka tanpa mengira kaum dan agama. Di tahun 6, saya mendapati terdapat 3 orang murid bukan beragama Islam dan mereka inilah yang menjadi sasaran bagi kajian tindakan saya. Mengapa saya menjalankan kajian ini? Isu yang pertama ialah ini kerana murid bukan Islam tahun 6 tidak menguasai kemahiran membaca. Daripada temu bual saya bersama mereka, murid mengatakan bahawa mereka tidak mengingati huruf Arab dan tidak mengingati sebutan bunyi setiap huruf. Ini menjadi kerisauan bagi saya seorang guru bahasa Arab kerana murid berada di tahun 6 dan sepatutnya murid dapat membaca ayat seperti yang terkandung dalam dokumen standard kurikulum pentaksiran, iaitu murid berupaya membaca ayat dengan betul. Isu kedua ialah tahap pentaksiran murid dalam bahasa Arab tidak mencapai tahap penguasaan 3, iaitu murid dapat mengaplikasikan kemahiran berbahasa secara kendiri. Isu ketiga pula ialah keputusan peperiksaan bahasa Arab penggal akhir Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 5 bagi murid bukan Islam adalah rendah dan ada juga yang gagal. Di dalam kelas, saya telah membuat pemerhatian pembelajaran murid terutama dalam kemahiran membaca. Saya mendapati bahawa murid hilang fokus apabila terpaksa menyalin sebutan dan pembacaan guru menggunakan transliterasi bahasa Melayu. Sedangkan kemahiran membaca murid harus mengikut guru membaca dan bukannya menulis. Saya mengambil inisiatif bagi memudahkan mereka. Setiap kali saya mengajar, saya akan menyediakan terlebih dahulu jadual transliterasi seperti di skrin sekarang supaya murid bukan Islam boleh membaca seperti murid Islam yang lain yang bilangan mereka ialah majoriti. Daripada isu tadi, maka terhasillah inovasi Al-Miftah GPS. Kita dapat lihat di sini, bahagian depan kad di sebelah kiri, manakala di sebelah kanan ialah rupa bentuk belakang kad Al-Miftah. Mengapa saya namakan Al-Miftah? Al-Miftah merupakan istilah Arab yang bermaksud kunci. Kunci sebagai simbolik kepada pembuka kebuntuhan, kesukaran dan kesusahan murid dalam membaca huruf dan perkataan Arab. Al-Miftah merupakan kad panduan supaya murid dapat merujuk, mengecam, mengenal dan dapat membunyikan huruf.
Di dalam membaca perkataan, kad ini menggunakan satu teknik yang saya namakan sebagai GPS. Apakah yang terdapat dalam kad ini? Di dalam kad ini, saya menggunakan 3 elemen, iaitu gambar atau yang pertama, gambar atau lambang bagi memudahkan murid mencari huruf yang mempunyai kemiripan pada bentuk huruf. Bahasa Arab mempunyai 28 huruf dan saya telah mengklasifikasikan huruf tersebut mengikut kemiripan pada bentuk. Sebagai contoh, kita lihat di sebelah kanan kad terdapat gambar perahu. Gambar perahu ini mewakili kepada bentuk nun, ba, ta, ya, sa. Kelima-lima huruf ini sama bentuknya iaitu leper seperti perahu. Manakala gambar mulut buaya ternganga mempunyai kemiripan dengan bentuk huruf dal, zal, ra, zai. Manakala huruf lam dan kaf pula mempunyai lengkung yang sama bentuknya seperti mata kail. Huruf yang memiliki bentuk bulat dan ada lubang, saya susun huruf tersebut dalam satu kelompok. Dan begitulah seterusnya bagi kesemua huruf bahasa Arab yang saya susun mengikut kemiripan pada bentuk. Okey, elemen kedua ialah jadual dan warna. Jadual dan warna ini bertujuan memudahkan murid mengecam bentuk huruf Arab di awal, di tengah dan di akhir perkataan. Ini kerana huruf bahasa Arab berbeza dengan tulisan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pola tulisan bahasa Arab akan berubah apabila huruf itu bersambung dalam perkataan. Ketiga, saya menggunakan kaedah transliterasi. Transliterasi yang saya gunakan menggunakan jadual transliterasi Dewan Bahasa dan Pustaka. Namun begitu, terdapat beberapa huruf saya ubah bentuk transliterasi supaya murid dapat menyebut huruf dengan tepat dengan makhraj huruf tersebut. Ini adalah beberapa huruf yang saya telah ubah transliterasinya bagi ketepatan sebutan makhraj bahasa Arab. Saya juga memberikan panduan bagaimanakah membunyikan huruf tersebut. Sebagai contoh, huruf R, T, Z, S, D, Q, G, H dengan titik di bawah huruf dibunyikan dengan O jika berbaris atas. Manakala huruf T, Z, S, D, Q, G, H dibunyikan dengan bunyi tebal jika berbaris depan dan bawah. Dan begitulah seterusnya. Selain daripada huruf, saya juga telah memberikan transliterasi bagi baris Arab supaya murid dapat belajar secara kendiri menggunakan kad Al-Miftah dan murid dapat membunyikan huruf mengikut baris. Jika kita lihat pada belakang kad, terdapat teknik membaca perkataan, iaitu menggunakan teknik G garis P padan S sambung, teknik GPS. Jika murid dapat membaca perkataan, maka murid juga akan dapat membaca ayat. Okey, cara penggunaan kad Al-Miftah menggunakan teknik GPS seperti berikut. Yang pertama, sediakan perkataan dan perkataan ini mestilah mempunyai baris. Garis yang pertama, gariskan perkataan mengikut teknik garis sebelum baris atau satu baris, satu bentuk huruf seperti berikut. Padankan bentuk tulisan Arab yang telah digaris dengan lambang. Okey, kemudian murid akan mencari apakah lambang yang sesuai
yang sama seperti bentuk yang telah dipisahkan oleh garis-garis berikut. Kemudian, dalam kelompok gambar, murid akan tentukan bentuk huruf sama ada ia di pangkal, di tengah atau di hujung. Kemudian, murid akan padankan baris seperti berikut. Kemudian, murid akan menyambungkan transliterasi bentuk dan baris. Membaca dari arah kanan ke kiri mengikut sistem tulisan bahasa Arab. Untuk lebih memahami penggunaan kad Al-Miftah, bolehlah lihat video ini. Satu, jadual dan warna, lambang, kaedah transliterasi, dan teknik GPS. Baca perkataan menggunakan kad Al-Miftah dengan teknik GPS. Garis sebelum baris. Inilah hasilnya. Huruf ini berbentuk bulat, mempunyai lubang seperti donat. Kemudian, lihat huruf pertama. Padanan huruf ini ialah M. Padanan bagi baris atas ialah E. Dan inilah hasilnya menggunakan kad Al-Miftah. Membaca dari arah kanan ke kiri, man, jadda, wajada. Metodologi kajian. Dalam kajian ini, saya menggunakan pendekatan kajian tindakan. Sasaran murid 3 orang, tahun 6, bukan Islam. Instrumen, saya menggunakan set ujian bacaan dan borang pemerhatian. Manakala teknik pengumpulan data, menggunakan markah dan borang pemerhatian. Dan tempoh pelaksanaan ialah 30 minit selama 3 minggu. Langkah yang pertama, guru memberikan perkataan yang dipelajari, kemudian murid mencari bacaan perkataan dengan menggunakan teknik GPS dan merujuk kepada kad Al-Miftah. Ialah membaca. Murid membaca perkataan yang mengandungi padanan huruf dan baris secara latitubi. Seperti video berikut. Al-qabzul ali, al-qabzul tawil, syatul habli. Sibakul jar'i bil hawajizi, sibakul tatabu'i, ramyul julati, ramyur rumhi, al-qabzul ali, al-qabzul tawili, syaddul habli. Sibakul jari bil hawajizi, sibakul tatabu'i, ramyul julati, ramyur rumhi, al-qabzul ali, al-qabzul tawil, syaddul habib. Isnani, ibda.
Ketiga ialah murid membaca tanpa menggunakan padanan huruf seperti berikut. Romyul Julati, Romyul Rumhi, Al-Qafzul Ali, Al-Qafzul Tawil, Syaddul Habib. Murid dapat mengingati bacaan setiap huruf kerana mereka telah mencari sendiri padanan huruf dan dapat membunyikannya. Sibabul jaddi bil hawajiz, Sibabul tatabu'i, Romyul julati, Romyul rumhi, Al-Qafzul ali, Al-Qafzul tawil, Syaddul habib. Ini ibda. Al-aqlu salimu fil jismi salim. Dapatan kajian melalui kad Al-Miftah, murid bukan Islam dapat yang pertama membaca perkataan bahasa Arab, murid dapat mengenal tulisan huruf bersambung, murid dapat mengenal baris, baris 1, baris 2, baris panjang, tanda mati dan berangkap dan murid juga boleh membaca perkataan yang mengandungi alif lam. Yang ketiga, makhraj yang betul. Murid dapat membaca dengan makhraj yang betul. Okey, yang kedua, dapatan kajian ialah memberi impak yang positif dalam diri murid. Murid bermotivasi dan minat bahasa Arab. Ini ialah perbandingan ujian pra dan pasca yang mana sebelum ini murid tidak lulus dalam peperiksaan dan meningkat pencapaian murid pada selepas menggunakan kad Al-Miftah. Begitu juga dalam pentaksiran berasaskan sekolah, pencapaian murid telah meningkat yang mana sebelum ini murid tidak dapat membaca secara kendiri dan selepas 1 bulan murid dapat membaca perkataan dan ayat bahasa Arab tanpa menggunakan kad Al-Miftah. Murid telah mengingat sendiri setiap bentuk dan bunyinya. Bentuk huruf Arab dan bunyinya. Saya telah menjalankan penyebarluasan di beberapa buah sekolah seperti ini iaitu Bengkel Inovasi Kad Al-Miftah di sekolah di dalam daerah Papar, daerah Penampang dan daerah Kota Kinabalu. Saya juga telah menyertai beberapa perkongsian seperti di Simposium NEMO 2017 peringkat Negeri Sabah. Begitu juga Teknopen Kinabalu kali ke-6.
Saya juga telah menyertai di peringkat antarabangsa iaitu International Malaysian Education Technology Convention di Terengganu bagi penyebarluasan inovasi saya. Perkongsian kajian tindakan inovasi Al-Miftah di seminar antarabangsa seperti April 2018 di Brunei Darussalam. Pada tahun 2017, inovasi Al-Miftah GPS telah dinobatkan sebagai Johan Inovasi BBM Sekolah Rendah peringkat PPD Papar. Ini adalah gambar anugerah yang saya terima sempena Hari Guru peringkat PPD Papar. Saya telah menyertai beberapa pertandingan inovasi dan telah dianugerahkan Gold Medal dan Anugerah Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab sempena Hari Bahasa Arab Sedunia 2017 dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Begitu juga saya telah dinobatkan Johan dalam Anugerah Guru Inovatif kategori Individu Sekolah Rendah pada tahun 2018 peringkat negeri Sabah dan sebagai finalis dalam Anugerah Guru Inovatif kategori Individu Sekolah Rendah tahun 2018 Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini merupakan peringkat kebangsaan. Sebagai rumusan, kad Al-Miftah dapat meningkatkan penguasaan kemahiran membaca bahasa Arab murid, PDPC bahasa Arab menjadi lebih mudah, PAK 21 seperti KEBAT, pembelajaran kooperatif dan berasaskan murid dapat diterapkan dan kesan positif dalam diri murid itu sendiri. Inovasi Al-Miftah bukan saja dapat digunakan dalam bahasa Arab namun boleh juga digunakan waktu PDPC, tilawah Al-Quran dan tasmik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya merasakan produk yang anda buat ini sangat bagus. Memang bijak dan Tania dicapkan bagus. Apa cikgu Jenny? Saya rasa this is a fantastic product. You know, I don't always I'm an English teacher tapi saya pun boleh baca. Keep it up. All the best. Semoga berjaya. Al-Miftah dapat diperluaskan penggunaannya di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Sekian, terima kasih. Setakat ini perkongsian dari saya. Sekian, terima kasih.